Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Hadirin, tahukah Anda apabila Anda dermah darah, Anda dianggap sebagai insan yang istimewa kerana telah memberi sumbangan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang kita sedia maklum, darah merupakan komponen penting dalam merawat penyakit seperti pembedahan jantung, pemindahan organ, dan penyakit thalassemia. Bagi pengetahuan para hadirin, permintaan terhadap darah meningkat dari tahun ke tahun. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menetapkan sasaran sekurang-kurangnya 5% rakyat di Malaysia menjadi penderma aktif. Walaupun sasaran itu tidak tercapai, namun bilangan penderma dan unit penderma meningkat dari tahun ke tahun. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, yaitu kesehatan dan perpaduan, sebelum kita mengupas tajuk ini secara terperinci, marilah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel yang cantik molek. Baiklah, terdapat ahli panel kita yang pertama, yaitu Dayang Nur Alfira. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, yaitu Diana Octavia Cornales. Dan panel yang ketiga, Alisa binti Samad. Tidak ketinggalan juga ahli panel kita yang terakhir, yaitu Azlin Libai. Sebagai pembuka tirai forum kita pada hari ini, bolehkah saya mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama? Baiklah, apakah tujuan mendermah darah kepada masyarakat? Baiklah, terima kasih atas soalan yang baru saja diajukan sebentar tadi oleh Cik Pengurusan. Kemalangan ataupun kes-kes kecemasan sering berlaku, bahkan boleh berlaku setiap hari di seluruh negeri ataupun di serata dunia. Oleh itu, kempen menderma darah mempunyai banyak manfaat, terutamanya kepada kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa ataupun kehilangan darah. Selain itu, terdapat tujuan utama kempen ini dilangsungkan. Antaranya ialah sebagai bekalan darah kepada pesakit yang benar-benar memerlukannya. Ia tersedia di setiap hospital agar dapat merawat pesakit-pesakit yang lain. Tanpa kempen ini dilangsungkan, darah tidak dapat diproses sendiri ataupun dibuat-buat, maka sumbangan daripada orang ramai amat diperlukan. Sumbangan mereka juga dapat merawat pesakit-pesakit yang memerlukannya. Bayangkan jika pesakit yang memerlukan darah itu adalah kenalan kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri. Ianya pasti lebih bagus kerana kita dapat membantu mereka. Maka banyak manfaat lagi yang dapat kita berikan kepada mereka. Justru kita juga boleh menyelamatkan mereka tanpa mengira bangsa dan agama. Ibarat peribahasa Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun rambut sama hitam, namun hati lain-lain. Intinya, aktiviti ini dapat meringankan beban orang yang benar-benar memerlukannya. Maka itu saja daripada saya. Terima kasih ahli panel yang pertama dengan perkongsiannya. Seterusnya, saya akan memberikan soalan kepada ahli panel kita yang kedua. Bagaimanakah untuk mengetahui tahap kesehatan diri? Seperti ungkapan orang-orang tua pernah berkata, kita hendaklah sediakan payung sebelum hujan. Begitu juga, ianya dapat menjamin kesehatan diri penderma daripada risiko penyakit-penyakit tertentu. Sebelum menderma, pegawai perubatan akan melakukan pemeriksaan secara ringkas. Kemudian, mereka akan memaklumkan kepada penderma berkaitan dengan kumpulan, jenis, dan kadar tekanan darah, serta tahap kolesterol dan pelbagai lagi. Pemeriksaan kesihatan secara percuma ini dapat membantu kita mengetahui tahap kesihatan masing-masing dan pengesanan awal
dapat dilaksanakan jika kita menghidapi sebarang penyakit. Bukan itu sahaja, darah yang diderma akan ditapis terlebih dahulu bagi memastikan penderma tidak menghidapi penyakit seperti HIV dan hepatitis. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Kesannya dapat memastikan kita berwaspada terhadap ancaman kesihatan di samping membantu mereka yang sedang memerlukan. Terima kasih ahli panel yang kedua, sangatlah lengkap isi yang diberikan. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita beralih kepada soalan yang ketiga. Saya tujukan kepada ahli panel yang ketiga. Adakah kempen dermah darah ini mempunyai syarat tertentu? Ya, bagi menggalakkan orang ramai, masyarakat kita seharusnya membudayakan aktiviti ini di setiap peringkat. Ianya memerlukan syarat seperti berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan berat badan mesti melebihi 45 kg. Oleh itu, setiap pihak seperti majikan atau institusi pengajian tinggi boleh memainkan peranan dengan menganjurkan aktiviti di kawasan masing-masing secara berkala. Langkah ini bukan sahaja memudahkan aktiviti, malah dapat memudayakan sebagai satu tanggungjawab sosial korporat. Bagi pelajar di institusi pengajian tinggi, pemberian merit kepada mereka yang melakukan aktiviti murni ini pasti dapat sambutan meriah daripada pelajar untuk menyertainya. Maka terbuktilah bahawa konsep orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa wajar untuk diamalkan supaya kebaikan daripada aktiviti derma darah ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat. Baik, terima kasih ahli panel yang ketiga. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Kita tujukan kepada ahli panel yang keempat. Bagaimanakah masyarakat kini dapat membudayakan aktiviti derma? Silakan. Masyarakat kini dapat membudayakan kempen derma darah dengan menggalakkan pihak kementerian dan agensi yang berkaitan dalam melakukan intervensi terhadap kempen melalui seluruh platform media. Sebagai contoh yang saya boleh terangkan ialah melalui iklan khidmat masyarakat yang boleh disiarkan di televisyen dan juga radio. Hal ini kerana masih terdapat masyarakat yang kurang pendedahan dan kesedaran mengenai kempen ini. Justru itu menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang prihatin dalam menyebarkan kempen derma darah. Oleh itu, penyertaan masyarakat dalam menyokong kempen dan menderma darah adalah amat penting sekali kerana satu penderma darah dapat membantu menyelamatkan nyawa sehingga 3 orang. Terima kasih ahli panel yang terakhir dan ahli-ahli panel yang lain. Nampaknya sangatlah terperinci dan sangatlah mendalam apa yang dikongsikan pada hari ini. Baiklah, sebagai penutup forum kita pada hari ini, dapat kita simpulkan, maka terbuktilah kempen dermah darah dapat menjalinkan perpaduan tanpa kita sedar. Perpaduan ini terbentuk bukan sahaja dari insan yang mendermahkan darah, malah insan yang membantu sepanjang kempen juga bersatu padu bagi mencapai hasrat dan tujuan kempen derma darah itu dijalankan. Baiklah, terima kasih atas kehadiran para hadirin dan hadirat sekalian. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih